Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar? Alhamdulillah, Ustaz doakan semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Amin. Okey. Pada hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu adab ketika bertanya. Adab ketika bertanya. Yang mana ada buku boleh buka muka surat 16. Yang mana ada buku boleh buka muka surat 16, 17 hingga 18. Yang mana tak ada buku tak apa, jangan risau, Ustaz akan hantar gambar nanti. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar iaitu adab bertanya. Awal mula pertama mula Ustaz nak kamu tulis macam ni dulu. Ni. 1 2 3 4. Tulis 1 2 3 4. Kemudian tulis 5 6 7 8 9 10. Ustaz nak kamu tulis nombor macam ni. Sebab apa? Senang nanti. Senang kita nak buat tu nanti. Okey. Jadi marilah kita tengok satu persatu adab bertanya. Okey. Yang pertama, nombor 1. Dia cakap hendaklah bertanya dengan muka yang manis. Hendaklah bertanya dengan muka yang manis. Maksudnya masa tanya tu muka kenalah senyum sikit kan. Senyum sikit, manis sikit. Janganlah masam je macam tu. Okey. Nombor 2. Hendaklah meminta izin terlebih dahulu sebelum bertanya. Kita minta izin dulu. Kita angkat tangan, Ustaz, maaf Ustaz, saya nak tanya. Boleh tak saya nak tanya Ustaz? Macam tu. Angkat tangan. Ustaz, minta maaf Ustaz, boleh tak saya nak bertanya? Ustaz ke Ustazah ke, boleh tak saya nak bertanya sesuatu? Macam tu. Minta izin dulu. Okey, nombor 3. Hendaklah dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan memberi salam. Ini kira macam memang betul-betul adab lah kan. Okay, kita bangun, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Ustaz, izinkan saya untuk bertanya. Minta maaf Ustazah, izinkan saya untuk bertanya. Gitu cara dia. Lepas tu kita mulakan dengan apa-apa pun, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita memberi salam. Okay, kita tengok nombor 4. Nombor 4. Hendaklah ikhlas ketika bertanya kerana dapat menghilangkan kemusykilan dalam diri kita atau diri orang lain. Maksudnya bertanya tu ikhlas. Sebab kita tanya tu sebab kita betul-betul memang tak tahu benda tu. Jadi kita tanyalah. Bukannya kita dah tahu saja nak tanya macam tu. Tak boleh lah macam tu. Kita ni ikhlas. Okey. Bukan niat untuk menunjuk, bukan niat untuk riak. Okey. Okey, seterusnya kita tengok muka surat yang sebelah, muka surat 18. Okey, kita tengok pula nombor 5. Okey, tengok nombor 5. Sebab tu Ustaz suruh buat nombor, senang kita nak tengok. Nombor 5, dia kata bukan untuk bersikap riak di hadapan orang lain. Nampak Ustaz baru cakap tadi. Niat tu kena ikhlas. Bukan kita nak nunjuk-nunjuk kita ni nak expose diri kita, cakap saya ni nak tunjuk pandai, boleh tanya Ustaz macam ni, orang boleh kenal saya nanti siapa. Bukan macam tu. Kita nak tanya sebab kita betul-betul tak tahu benda tu. Bila tak tahu kita tanyalah. Okey, beres. Okey, seterusnya nombor 6. Bertanya perkara-perkara yang tidak menyinggung orang lain. Bertanya perkara-perkara yang tidak menyinggung orang lain. Maksudnya contohlah kita tajuk tu pasal keluarga ke apa ke. Kita janganlah tanya tanya kawan-kawan kita ke, tanya guru-guru kita ke perasaan yang menyinggung dia. Mana tahu dah lama tak balik kampung kan, tiba-tiba Ustaz balik kampung bila? Tanya pula macam tu. Ni contoh, ini segala contoh sebab kita takut pertanyaan kita tu menyinggung perasaan orang lain. Kita tak tahu apa yang ada dalam hati kita kan. Macam tu. So sebelum tanya tu fikir dulu, soalan ni boleh tak ke tanya, tak menyinggung ke perasaan orang lain. Kalau rasa umum okey semua, boleh tanya, teruskan. Okey, tengok nombor 7. Nombor 7, jangan membanyakkan pertanyaan. Jangan membanyakkan pertanyaan. Sebab tu yang tadi kita tengok nombor 4, dia kata ikhlas tanya untuk menghilangkan kemusykilan. Maksudnya kita tanya apa yang kita muskil sahaja. Janganlah tanya benda yang bukan-bukan. Contoh, Ustaz dah makan? Ustaz macam mana? Tengah-tengah belajar ni, Ustaz
lepas ni nak buat apa, lepas ni kita nak pergi mana, ustaz dah makan ke, tanya benda yang bukan-bukan. Macam tu. So jangan membanyakkan pertanyaan. Macam tu lah. Sebenarnya kat sini dia kata jangan banyakkan pertanyaan yang tidak faedah lah, yang tidak memberi manfaat, yang tidak kena mengena dengan tajuk ni. Janganlah tanya macam tu. Okey, boleh. Kalau tanya yang mengenai dengan tajuk tak ada masalah, tapi kena fikir. Sebab tu saya cakap kena fikir dulu soalan tu okey ke tak, logik ke tak nak tanya. Macam tu. Okey. Seterusnya nombor 8, gunakan cara yang terbaik. Maksudnya cara kita sampaikan soalan tu, guna cara yang terbaik. Tak boleh lah ustaz, ni tiba macam tu kan. Cakap elok dengan ustazah, saya nak tanya ni, ni soalan ni macam mana ya, saya tak faham lah yang ni semua ustaz. Yang ni betul ke, kalau batal ke hukum macam ni, tanya macam tu. Kita gunakan cara yang terbaik. Macam tu. Sebab bila kita tanya orang, kita mengharapkan jawapan daripada dia. Jadi kita nak biarlah dia tu yang bagi jawapan pun yang terbaik untuk kita. Macam tu. Boleh? Bukan setakat ustaz-ustazah je lah, kat mana-mana lah kamu bertanya pun. Ini adab bertanya, kita boleh aplikasikan dalam hidup kita. Tak kisahlah kat sekolah ke, kat rumah ke, kat mana-mana je lah. Okay. Seterusnya nombor 9, ucapkan terima kasih selepas bertanya. Lepas kita bertanya kat orang tu, contohlah kita tanya, minta maaf bang, saya nak tanyalah lorong Haji Said kat mana tanya orang, kita tahu jalan kita sesat. Tiba dia beritahu, dia dah beritahu, okey lorong Haji Said ni 2 selekoh kat depan tu je, okey sampai dah lorong Haji Said. Lepas tu dah habis tanya, kita pun dah dapat jawapan, kita cakap lah kat dia, terima kasih bang. Macam tu contoh. Okey. Dan yang terakhir, jangan marah sekiranya pertanyaan anda tidak berjawab dan tidak dihuraikan sepenuhnya. Ni biasanya dalam kuliah lah, dalam kuliah ke, kita pergi dengar tazkirah ke, kan biasa kan kita ada bagi soalan dekat ustaz-ustaz dekat panel-panel tu kan. Ada kalanya kita tulis dalam kertas tu, kertas kita terlalu kecil, menyebabkan bila kita sampai dah kat depan tu tapi terselit kat mana-mana. Jadi ustaz tu pun ada yang terlepas pandang, ada yang dia baca dah soalan kita tapi dia terlupa nak jawab, ada yang dah jawab tapi jawapan tu tak dapat kita ni tak dapat nak terima sangat, sebab tak apa kena dengan kita. Macam tu. Macam dekat tidak dihuraikan sepenuhnya. Maksudnya kita nak jawapan macam ni, kita mengharapkan jawapan macam tu tapi dihurai macam ni je. Tu jangan marah, tak ada masalah benda tu. Kita boleh cari dekat mana-mana, kat Google ke, kita dengar tazkirah ustaz lain ke, kita cari dekat internet ke, dalam buku ke, mana-mana ke, kita cari. Boleh? Jadi itu sajalah, ada 10 adab bertanya yang mana boleh diguna pakai dalam kelas maupun di dalam kehidupan kita lah. Jadi ustaz harap dengan adanya video ni, ustaz harap kamu faham lah, kamu semua faham apa yang ustaz ajar pada hari ni. Kalau ada sebarang masalah, boleh terus cakap dalam grup, kita borak dalam tu, kita bincang dalam tu. Bila kita bincang tu, ustaz cakap, ustaz dah bawa ajar tadi adab bertanya. Jadi ustaz nak tengok macam mana kamu aplikasikan. Kalau kamu nak bertanya dalam grup ke, nak PM ustaz ke, ustaz nak tengok macam tu. Sebab ustaz dah ajar ni. Okey, boleh? Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.